Buletin Didik 8 November bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kekurangan bukan bererti kalah dan tentangan dihadapi bukan melemahkan perjuangan. Seperti batu yang digilap akhirnya pasti menjadi permata. Itu yang disimpulkan apabila kumpulan pelajar istimewa menjadi insan yang mengharumkan nama Sekolah Kepersadaan Antarabangsa hanya melalui projek Clay Art mereka. Mereka adalah pelajar di bawah program Pendidikan Khas Integrasi PPKI Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Perlis di Kangar. Projek Clay Art itu mula dilaksanakan pada 2016 iaitu setahun selepas kelas PPKI dibuka di sekolah itu. Pada permulaannya mereka menggunakan tanah liat untuk membuat pelbagai bentuk kraft. Namun kerana kos yang mahal, kumpulan guru berinovasi daripada campuran tepung dan gam untuk menghasilkan tanah liat sendiri. Kita buat dari sekecil-kecil produk iaitu penanda buku, kita ada keychain, kita ada frame, kita ada fridge magnet dan kita ada frame yang pelbagai saiz. Dan produk kami ni telah dimiliki oleh kebanyakan orang di Malaysia lah, sebab guru-guru pendidikan khas dan kawan-kawan sangat menyokong produk-produk Clay Art di sini. Ketika ini, hanya 5 pelajar kefungsian rendah KR yang berusia 16 tahun ke atas berada dalam kelas ini. Untuk pelajar di tingkatan 1 hingga 3, mereka terlibat dengan projek seni menggunakan kulit telur. Manakala pelajar PPKI selebihnya melaksanakan projek dengan kemahiran masakan dan tanaman. Mewarna, melukis. Melukis bentuk apa? Corak, lama-lama. Ada suka lukisan lama? Suka? Sebab minat. Buat rumah. Rumah ni. Nanti nak buat apa? Rumah. Lepas tu titik rumah. Titik rumah. Lepas tu buat apa? Senang apa? Saya buat. Menurut penolong kanan pendidikan khas Suhana Ishak, mereka bukan sahaja mengajar kemahiran kepada pelajar, tetapi kelas ini menjadi transisi ke kerjaya. Kami sebelum ni ada 3 orang pelajar yang telah bekerja di sini dah selepas yang tamat pelajaran, berumur 19 tahun dah tamat. Kemudian mereka akan bekerja dengan kami, ada kolaborasi dengan koperasi. Bekerja bawah koperasi atau datang ke sini macam pelajar lah. Dari pukul 8 sampai pukul 2 dia bekerja. Kemudian kita akan mohon elan untuk pekerjaan OKU kepada mereka. Sebab tu kalau kita ada dapat jualan tempahan, kita akan bagi bonus untuk pelajar-pelajar tersebut. Produk dijual dengan harga serendah RM1. Jualan termahal pernah diperolehi ialah RM750 bagi satu karya lukisan kanvas. Hasil seni kraft juga sudah dibawa sehingga ke Amerika Syarikat dan Korea Selatan melalui persidangan yang dihadiri guru. Lebih membanggakan, seni Clay Art dipilih sebagai pembekal hadiah dan cenderuhati pada Karnival E-Mahabbah Pendidikan Khas Peringkat Kebangsaan tahun ini. Mereka bercadang untuk membuka satu kios jualan di JT Kuala Perlis dengan harapan dapat membantu menjana pendapatan pelajar PPKI. Penyanyi rock 90-an Rahmat Toha atau lebih dikenali sebagai Rahmat Mega meluahkan rasa bangga terhadap anaknya Suhazri Amrin atas kejayaan menamatkan pengajian di Universiti Malaysia Pahang UMP. Melalui hantaran di Instagram milik Rahmat, Suhazri adalah graduan sarjana sains dan menghadiri sesi pertama Majlis Convocation UMP ke-17. Rahmat turut membuat kejutan dengan menaiki pentas dan menyanyikan lagu popular kumpulan Mega, Takdir dan Waktu. Turut bersamanya untuk meraihkan kejayaan itu ialah isteri serta anak perempuannya. Menurut Rahmat, ibu bapa seharusnya memberikan sokongan atas minat anak masing-masing selain melihat kecenderungan dan potensi anak serta tidak menyekat minat mereka. Pada sesi pertama Majlis Convocation UMP, ijazah sarjana muda, ijazah sarjana, ijazah doktor falsafah dan diploma disampaikan oleh Pro-Chancellor Tan Sri Dr. Abi Musa Ansari Muhammad Noor. Turut hadir pengerusi Lembaga Pengarah UMP Tan Sri Dr. Abdul Aziz Abdul Rahman dan Naib Chancellor Profesor Datuk Dr. Yusari Zainuddin. Pertandingan fotografi pelancongan Putrajaya, anjuran Perbadanan Putrajaya PPJ secara tidak langsung berjaya mempromosikan lokasi istimewa dan menarik di wilayah itu. Mempertandingkan 2 kategori, ini adalah tahun kelima penganjurannya.
Kategori yang dipertandingkan ialah produk-produk baharu pelancongan Putrajaya dan tarikan alam semula jadi serta seni bina di Putrajaya. Tema pada tahun ini, gambar-gambar yang diambil oleh tuan-tuan puan adalah berdasarkan kepada produk pelancongan baru Putrajaya. Tak banyak sangat produk pelancongan baru di Putrajaya, walau bagaimanapun gambar-gambar yang dihasilkan itu menampakkan seolah-olah produk baru ni terlalu hebat di Putrajaya. Kalau kita nampak glamping, juga kita nampak bicycle, sport untuk bicycle, juga pantai Floria. Jika kita pasarkan di luar negara, saya sangat yakin pelancong-pelancong akan sangat tertarik dengan Putrajaya. Beliau berharap hasil fotografi daripada pertandingan ini boleh digunakan untuk tujuan promosi oleh pihak perbadanan serta rakan strategik PPJ. Johan untuk kategori produk-produk baharu pelancongan Putrajaya dan tarikan alam semula jadi ialah Tan I Long dari Batu Cave, Selangor. Menurutnya, tangga Putrajaya menjadi pilihan sebagai simbolik penduduk wilayah itu yang gemar berekreasi dan bersukan. Putrajaya dia ada beberapa tempat yang menarik baru punya. Tapi saya pilih tangga ini, dia banyak cantik, special lah. Dia boleh menarik banyak pelancongan datang ke Putrajaya. Yang tempat yang baru punya. Nanti itu banyak murid tengok datang sini ambil gambar jogging, bersenang sinilah. Salah satu tempat pelancongan yang baru lah. Kategori seni bina di Putrajaya pula dimenangi oleh Abdul Hafiz Ad Hamid dari Sepang, Selangor. Keindahan alam semula jadi di Taman Wetland memberi inspirasi kepadanya untuk berkongsi karya kepada umum. Syukur Alhamdulillah atas ilmu yang diberikan oleh Allah SWT. Ini memang rasanya satu keterjaan untuk saya abadikan untuk Putrajaya lah, supaya orang ramai dapat mengenali Putrajaya dengan lebih dekat lagi. PPJ telah menerima 1,118 penyertaan untuk pertandingan fotografi kali ini. Selain promosi pelancongan menerusi pertandingan ini, PPJ juga giat mempromosi produk-produk pelancongan untuk memantapkan sektor berkenaan. Sehingga Oktober ini Putrajaya mencatat kehadiran 2 juta pelawat dan pengunjung. Bersua kembali, di kebanyakan tempat seluruh dunia, orang ramai tidak melepaskan peluang untuk menyaksikan gerhana bulan yang bermula jam 4 petang tadi. Fenomena itu dapat dilihat secara keseluruhan di Asia, Australia, Amerika Utara dan Selatan serta sebahagian utara dan timur Eropah. Fasa-fasa bulan dapat dilihat dari gerhana separa bermula di bawah ufuk dan gerhana penuh di bawah ufuk. Seterusnya, mulai sekitar jam 7 malam, dapat dilihat gerhana maksimum sebelum gerhana penuh dan separa berakhir. Gerhana bulan penuh berlaku apabila orbit bulan melintasi masuk ke dalam bayang-bayang bumi yang dipanggil umbra. Dalam keadaan ini, bumi berada antara bulan dan matahari dalam kedudukan tepat sebaris. Fenomena air pasang besar juga berlaku ketika gerhana bulan penuh. Iaitu gerhana matahari. Secara kebetulan 21 penularan wabak COVID-19 membabitkan varian XBB yang dipercayai berasal dari Singapura dikesan dalam negara setakat ini. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata meskipun angka itu dijangka meningkat, keadaan masih terkawal dan tidak membimbangkan. Kementerian Kesihatan mengesan 14 kes XBB serta 7 kes XBB1 yang menjadikan jumlah keseluruhan kini 21 kes. Dari segi kebolehjangkitan dia mungkin dia lagi tinggi sebab tu kes naik sikit. Tapi as long as dia tak serius, as long as kematian tak naik, as long as kemasukan ke ICU tak naik, dan kita okey. Dan walaupun apa nama dia Omicron BA1, BA2, BA5, XBB, XBB1 is okey. Ya, tapi kita ambil langkah-langkah yang berjaga-jagalah, pakai pelitup muka dan sebagainya. Sekarang saya nampak lagi ramai yang dah mula pakai pelitup muka dan kes pun dah stabilize a bit. Ya. So that's how kita kena respond. Ya. Bila naik sikit.
Justru individu yang berada di kawasan tertutup atau sesak disaran mempraktikkan SOP sewajarnya dalam mengekang wabak berkenaan. Turut ditekankan warga emas yang belum mendapatkan vaksin penggalak segera melindungi diri dengan vaksin itu. Pemberian cuti khas sebelum hari pengundian bagi memudahkan pergerakan pengundi pada PRU ke-15 akan dipertimbangkan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, cadangan itu pernah dibincangkan selepas pembubaran Parlimen pada 10 Oktober lalu. Daripada mula bubar tu, kita dah bincang dah perkara ni. Cuma timing tu, insya-Allah tunggulah apa benda pengumuman yang penting. Mungkin banyak lagi. Sebelum ini, Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX mencadangkan kerajaan mengisytiharkan 18 November sebagai cuti umum khas. Langkah itu bagi memudahkan pergerakan rakyat Malaysia ke lokasi mengundi pada 19 November ini. Presidennya Datuk Adan Ahmad berkata, meskipun tarikh mengundi jatuh pada hari Sabtu, cuti umum tambahan sehari lebih awal itu wajar diberikan memandangkan ramai rakyat Malaysia tidak mengundi di lokasi mereka bekerja. Tahukah adik-adik, dinasti Umayyah merupakan dinasti pertama dalam sejarah Islam. Dinasti ini berkuasa dari abad ke-7 hingga ke abad ke-11 Masihi. Antara sumbangan dan pengaruh terbesar dinasti Umayyah di Sepanyol adalah dalam bidang astrologi dan astronomi. Astrolab merupakan salah satu peralatan astronomi yang dihasilkan pada dinasti ini. Astrolab digunakan untuk menentukan arah kiblat, masa pada siang dan malam, waktu matahari terbenam dan terbit, alat untuk mengesan kedudukan objek-objek di cakrawala. Pengembara dan pelayar Islam juga menggunakannya dalam penentuan arah. Teknologi astrolab Islam kemudiannya digunakan oleh masyarakat Eropah bermula dari zaman pertengahan dan menjadi instrumen astrologi dan astronomi yang penting dan digunakan secara meluas di seluruh dunia, menjadi perintis kepada ilmu astronomi moden. Kejatuhan nilai mata wang yen Jepun menyebabkan ramai penduduknya mula beralih ke penggunaan telefon bimbit terpakai. Tambahan pula apabila harga gadget baharu seperti keluaran Apple dari Amerika Syarikat meningkat lebih 20% berikutan kenaikan nilai dolar. Sudahnya ramai yang mula memilih telefon bimbit terpakai pada harga berpatutan. Ini khususnya apabila pihak yang menggunakan telefon bimbit itu adalah golongan remaja dan mereka yang mengeluarkan wang untuk membelinya pula adalah ibu bapa mereka. Beberapa syarikat jualan telefon bimbit terpakai turut melaporkan kenaikan jualan sehingga 3 kali ganda sejak Julai lalu. Ini termasuk hasil jualan secara dalam talian. Langkah seterusnya, mereka mahu mempromosi penggunaan telefon bimbit terpakai kepada golongan dewasa dan wanita pula. Tuah buat ratusan penumpang yang bukan sahaja dapat menaiki kereta api terapung tetapi juga menikmati pemandangan indah di tengah salah satu kawasan kolam takungan air terbesar di Thailand. Laluan khas dari Bangkok ke empangan Pasak Jolasit itu hanya dibuka kepada umum pada hujung minggu bulan November hingga Februari. Perjalanan dari Bangkok ke Pasak Jolasit di wilayah Lopburi memakan masa lebih 6 jam. Tempoh November hingga Februari ditetapkan berikutan paras air yang tinggi pada musim monsun. Yang pasti, keterujaan penumpang yang tidak mahu ketinggalan menikmati ilusi tren terapung menyebabkan tiket-tiket kereta api khas ini telah habis dijual sehingga bulan Januari. Seorang penumpang mengakui sudah mencuba mendapatkan tiket tahun lalu namun gagal. Kali ini, Bunyanut Pahuyut segera membelinya pada hari pertama jualan bermula. เพื่อแบบจะได้มาดูรถไฟลอยน้ำให้ว่ามันจะสวยแบบที่เราเห็นกันในรูปหรือเปล่าแต่พอมาแล้ววันนี้ก็ประทับใจก็คือสวยเพราะว่าปีนี้น้ำเยอะกว่าทุกปีเลยภูมิใจที่แบบสักครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มาดูแล้วเราได้นั่งรถไฟลอยน้ำของจริงก็ครั้งนี้ Lebih bermakna kereta api berhenti di tengah-tengah kolam air, memberi peluang kepada orang ramai untuk keluar, menikmati pemandangan indah dan mengabadikan memori dengan bergambar. Menurut jurucakap pengendali kereta api Thailand, tahun ini sangat istimewa kerana paras air lebih tinggi berbanding tahun-tahun terdahulu, malah sebelum banjir buruk pada 2011. Hasilnya, penumpang sangat bertuah dapat menikmati pemandangan indah yang tidak dapat dilupakan.
Perkampungan Budaya Katara di Doha, Qatar kini sedia menerima kunjungan orang ramai dari seluruh dunia menjelang penganjuran Piala Dunia FIFA tidak lama lagi. Terdapat pelbagai fasiliti di perkampungan itu termasuk amphitheater, pantai, dewan dan galeri, taman-taman, restoran dan masjid. Lebih menarik, terdapat juga bukit-bukit buatan manusia, sesuatu yang jarang dilihat oleh penduduk tempatan. Perkampungan ini juga menyediakan pelbagai aktiviti dan acara untuk pengunjung seperti pameran, konsert dan bengkel-bengkel kebudayaan. Menurut jurucakapnya, pantai sepanjang 1.5 km adalah tarikan utama yang telah membantu menjadikan Katara sebagai kawasan tumpuan pelancongan dan budaya. Justru penganjuran Piala Dunia 2022 adalah peluang terbaik untuk mengetengahkan lagi Katara kepada masyarakat global. Piala Dunia di Qatar dijadual berlangsung dari 20 November hingga 18 Disember nanti. Sebuah organisasi menganjurkan acara bertemakan K-pop untuk menarik pengundi muda di Nevada sempena pilihan raya pertengahan penggal di Amerika Syarikat. Menariknya, acara dinamakan Best Is Yet to Come When We Vote, mengambil inspirasi daripada lagu terbaru kumpulan BTS. Penganjur menyediakan pelbagai barangan berkaitan seperti poster, kad bergambar dan pelekat yang turut disertakan kod QR. Hasil daripada imbasan kod, golongan muda yang kebanyakannya pengundi kali pertama diberi maklumat mengenai kawasan mengundi masing-masing selain panduan umum pilihan raya. Usually photo cards are given like in K-pop albums, and then people go crazy for them. So then this is like a really great way to incorporate voting as well as giving out fun stuff for everyone. I think it's a good idea because like a lot of the people that like are really into K-pop right now are like younger people, like younger adults, people whose voice like actually really matters right now in the elections. So using K-pop as like a way to like spread awareness about, you know, the importance of voting and like certain like issues that are like facing like our state and our nation is like a really good idea, because not only are you learning about like the world like in a political view, but you're also like indulging in something that you like. Golongan sasaran adalah belia daripada komuniti Asia Amerika, Kepulauan Pasifik dan asli Hawaii. Nevada dilapor menjadi kawasan pengundi popular. Justru penglibatan golongan berkenaan dilihat mampu menentukan masa depan komuniti. Sukan dimulakan dengan hoki Piala Sultan Azlan Shah. Malaysia berpeluang menembus kekalahan 0-3 kepada Korea Selatan apabila kedua-dua pasukan sekali lagi bertemu pada aksi final Khamis ini. Malaysia mara ke perlawanan akhir apabila melewaskan Jepun 4-2 untuk berada di tempat kedua pada format Liga 1 Pusingan. Meskipun hanya memerlukan keputusan seri berdepan Jepun untuk ke final, skuad negara tetap menampilkan permainan menyerang sebaik bermula. Hasilnya, Malaysia berjaya menghasilkan 2 gol pantas dalam tempoh seminit. Kedua-duanya menerusi pakar pukulan sudut penalti Muhammad Razi Abdul Rahim pada minit ke-8 dan ke-9. Jepun nyata tidak mudah mengalah. Kaito Tanaka merapatkan kedudukan juga susulan pukulan sudut penalti. Tumpuan Malaysia jelas tidak terjejas apabila kembali melebarkan kedudukan 3-1 seminit selepas suku ketiga hasil jaringan padang Nik Muhammad Aiman Nik Rozmi. Begitupun Jepun sekali lagi bangkit 4 minit kemudian apabila Shota Yamada menyempurnakan sudut penalti untuk kedudukan 2-3. Jepun seharusnya menyamakan kedudukan pada minit ke-38 apabila dihadiahkan pukulan penalti. Mujur Muhammad Hafizuddin Ottoman cemerlang menggagalkan pukulan Kosi Kawabing. Semangat juang Jepun terus luntur apabila Nur Syafiq Sumantri menambah satu lagi gol minit ke-46 untuk kemenangan 4-2 Malaysia. Aksi final Khamis ini adalah yang ke-6 buat Malaysia dalam sejarah pertandingan, namun belum berupaya bergelar juara. Sementara itu, perlawanan klasifikasi hoki Piala Sultan Azlan Shah berlangsung esok. Ia bermula dengan penentuan tempat kelima dan 6 di antara Mesir dan Afrika Selatan.
Pada perlawanan peringkat Liga, Mesir mengalahkan Afrika Selatan 3-0. Afrika Selatan mengakhiri kempen Liga dengan kekalahan 1-2 kepada Korea Selatan. Korea di depan menerusi pukulan penalti Jong Yu-ying minit ke-25 sebelum jaringan peribadi kedua Byung Yin hasil pukulan sudut penalti 6 minit kemudian. Gol Afrika Selatan pula menerusi Bradley Sherwood pada minit ke-39. Jepun yang kecewa di tangan Malaysia dalam penentuan ke final pastinya akan menebus kehampaan apabila berdepan Pakistan pada penentuan tempat ketiga dan keempat. Pada pusingan Liga, Jepun dan Pakistan terikat 2-2. Kelab ternama dari Liga Perdana Inggeris, Liverpool, akan dijual. Kenyataan itu dikeluarkan oleh pemilik Liverpool, Fenway Sports Group, FSG. Menurut FSG, banyak pihak menyatakan minat untuk mengambil alih kelab itu. FSG yang turut memiliki kelab Boston Red Sox dalam Liga Utama Baseball Amerika Syarikat membeli Liverpool pada harga £300 juta pada 2010. Tambah FSG, tawaran itu akan dipertimbangkan jika menepati syarat yang dipersetujui pihaknya. Kononnya, ia akan dilakukan demi kepentingan Liverpool sebagai sebuah kelab bola sepak. Kenyataan itu bagaimanapun tidak menyebut mengenai prestasi tidak menentu The Reds, khususnya dalam Liga Perdana Inggeris musim ini. Menurut majalah Forbes, Liverpool kini dianggarkan bernilai £3.5 bilion atau $19.07 bilion. Ke perkembangan tenis, pemain Perancis Caroline Garcia melakar kejayaan terbesar dalam keriernya apabila menjuarai kejohanan WTA. Pada perlawanan akhir yang berlangsung di Northwest Texas, Caroline Garcia berdepan pemain Belarus Aryna Sabalenka yang juga pilihan ketujuh. Saingan sengit kedua-dua pemain terserlah sejak set pertama apabila pertarungan berlarutan ke tiebreak. Garcia bagaimanapun nyata memiliki kelebihan sendiri untuk menang 7-6. Kedua-dua pemain meneruskan saingan pada set kedua. Permainan lebih kemas ditampilkan Garcia untuk memastikan kejuaraan dengan menamatkan set kedua 6-4 selepas 1 jam 41 minit berlangsung. Ini kali kedua gelaran juara milik pemain Perancis selepas Emily Mauresmo pada 2005. Kejuaraan ini juga membolehkan ranking dunia Garcia melonjak 2 anak tangga untuk bergelar pemain nombor 4 dunia. Paparan proses pembuatan model bot kayu di Iraq mengakhiri buletin didik. Hasil kerja tangan Asad Salman Daud yang sudah biasa dengan pembuatan miniatur sejak kecil itu turut dieksport ke luar negara. Saya Zaiti Zubir, selamat hormat dan kita jumpa lagi.